ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يسير ولا تؤسر رب تمم بالخير برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Salam ukhwah, salam mahabbah kepada yang berbahagia Al-Fadilah Ustazah Misnah Miran yang sudi bersama kita di kuliah maghrib pada malam ini. Yang berbahagia, yang berusaha Puan Rosniati Mansur bersama dengan tim Gemenur Iman yang dirahmati lagi dikasihi seluruh pencinta ilmu, muslimin, muslimat yang telah pun memilih untuk berada di Google Meet Gemenur Iman pada malam yang penuh barakah ini. Mudah-mudahan dengan keizinannya Allah limpahkan kita taufik, hidayah, petunjuk dan inayahnya. Mudah-mudahan perhimpunan kita diredai dan kita mendapat menambah ilmu kita insya-Allah. InsyaAllah. Bagi memohon keberkatan majlis kita pada malam ini, marilah sama-sama kita membaca umul kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadilah Ustazah Misnah Miran. Bisiril Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan mendapat keberkatan dipayungi oleh para malaikat kita berada di halaqah ilmu pada kuliah maghrib pada malam ini. Tanpa melengahkan masa lagi, majlis dengan segala bangga dan sukacitanya mempersilakan yang berbahagia Al-Fadilah Ustazah Misnah Miran untuk menyampaikan kuliah berkaitan dengan fiqh darah haid, nifas dan istihadah. Dengan segala sukacita, saya serahkan kuliah maghrib kepada Al-Fadilah Ustazah Misnah Miran. Dipersilakan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya kepada pengacara majlis selaku admin dan juga keseluruhan admin Gema persatuan ini ya. Amin ya rabbal alamin. Kita baca sikit doa ya dan juga beristighfar. Ya, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Astagfirullah. Astagfirullah, astagfirullah. Ya, jadi kita sambung yang kuliah kita kepada hukum yang ketiga iaitu ya yang dipanggil tempoh haid. Maka tempoh haid ini menjadi ya satu hukum yang kita kena ingat. Ya, jadi apa-apa yang dikata ciri-ciri haid itu adalah menjurus kepada hukum tadi yang ketiga iaitu tempoh haid. Itu hari saya dah membincangkan tentang tempoh 24 jam, tempoh minimum. Saya harap semua dah faham. Jadi hari ini saya membincangkan pula tempoh maksimum selama 15 hari 15 malam atau kita convert kepada jam 360 jam. Maka ya yang submaksimum haid adalah 360 jam. Maksudnya 15 hari 15 malam itu bukan bermula daripada 6 pagi, tidak. Dia bermula 15 hari 15 malam itu dari segi hukum saja, tetapi dia sebenarnya mengikut kepada bila keluarnya. Contoh, kalau kata haid itu keluar 6 pagi, maka hari yang ke-16, 6 pagi itu baru cukup 360 jam, maka itulah tahap maksimum dia.
Jadi kalau kata hari yang keluar tu hari pertama, dia keluarnya pukul 10 malam atau keluarnya pukul 8 malam, maka dia tidak boleh habis pada hari yang ke-16 itu pukul 6 pagi. Dia mesti habisnya juga pada kalau dia keluar 8 malam, maka habisnya ialah pada 8 malam. Kalau katakan hari pertama dia keluar tu pada pukul 10 malam, pukul 10 malam, maka hari penghabisan dia keluar pun pukul 10 malam. Maka itu tempoh maksimum. Ya. Tetapi kalau sesiapa yang adatnya, sebab ini ya dalam haid ini hukumnya minimum 24 jam, maksimum 360 jam. Tapi adatnya, kebiasaannya, majoritinya orang datang antara 6 hingga 7 hari. 1 hari 1 malam ada, 14 hari, 15 hari ada, tetapi tak ramai. Yang paling ramai itu dipanggil ghalibnya atau adatnya atau kebiasaannya, ya, atau majoritinya antara 6 hingga 7 hari. Jadi kalau kata 9 hari ada, 10 hari ada. Tapi tak banyak, tak ramai. Ya, itu kena faham. Jadi katakan kalau dia ya, dia berhenti sebelum tempoh maksimum. Katakan baru 6 hari, maka tak perlu dikira pukul berapa dia berhenti. Tak ada masalah. Katakan dia berhenti dia katalah maksimum 14 hari. Dia baru berhenti. Maka berhentinya pun tak kisah. Katakan dia keluar pukul 6 pagi, dia berhenti pukul 10 malam. Okey, semua itu hit. Ini yang saya kata, kita kena ingatkan hari pertama keluar itu, dia katakan pukul 6 pagi, pukul 10 pagi ke, 8 malam ke, 12 malam ke, pasal kalau dia sampai tempoh maksimum. Katakan dia tinggal lagi setengah jam. Cukup 360 jam, setengah jam. Maka dia kena ingat, ataupun dia masuk hari ke-15, dia masih ada darah, maka dia akan dia ingat hari pertama dia keluar darah itu bila. Kalau keluar darahnya pukul 8 malam, maka masuk hari ke-15 itu ke-16, dia masih lagi ada masa untuk mencapai waktu maksimum itu pukul 10 malam. Bukan kata, oh ini dah 15 hari 15 malam. Maka hari yang ke-16 itu, kita dah ambil pukul 8 pagi. Belum sampai lagi. Dia kena sampai kepada pukul 8 malam, baru cukup 360 jam. Katakan 8-10 minit, itu dah istiadah. Macam tu. Ya, jadi apabila nak dikira, tepat itu mesti sama ada minimum 24 jam, ataupun maksimum 360 jam. Itu memang kena betul-betul. Contoh, kenapa kena betul-betul? Kita ada sebidang tanah, luas. Katakan ya, buka daripada kiri ke kanan itu 100 meter. Buka dia. Ke belakang, depan ke belakang 100 meter. Maka kita buat rumah kat tengah-tengah. Tak kisah. Tak payah nak ukur sangat. Memang tanah kita. Tetapi apabila kita nak buat pagar, nampak? Bila kita nak buat pagar, kita kena ukur betul-betul 100 meter tu. Jangan kata orang makan tanah orang lain walaupun setengah inci. Kalau nanti kita dah pasang pagar, dah siap semua, bawah pagar tu kita pasang konkrit, dah mainkan pagar, termakan tanah orang walaupun 1 inci. Orang tak terima, dah kena buka, dah kena denda. Kena bongkar. Macam tu. Jadi begitu juga tadi hukum maksimum. Kalau dah memang kata orang dah 360 jam Allah bagi, kita kata orang Allah dah uji dengan istiadah, lebih 10 minit dah kena hukum istiadah. Macam tu. Jadi sebab tu bila kita tadi kalau faham ya, kalau kita masih belum mencapai 360 jam, maka kita berhenti pukul berapa pun, katalah baru 300 jam, baru 14 hari. Ataupun masuk 14 hari, dah berhenti haid kita. Tak kisah. Kita kata permulaan itu hari pukul 8 malam. Ni kena ni kita katalah permulaan itu hari 8 pagi. Ini berhenti hari yang ke-14 8 malam. Ini maknanya haid kita sampai 8 pagi je lah.
Lepas tu dah jadi istiadah. Tak. Pasal dia masih lagi dalam lingkungan 360 jam. Macam rumah tadi lah saya kata. Kalau kita rumah kita buat kat tengah-tengah, ya, tanah kita buka 100 panjang 100, tak payah ukur sangat. Tak ada masalah. Kalaupun kita kata kita nak suruh tukang tu buat tengah-tengah, belah kiri lebih sikit. Tinggalkan, katalah rumah kita 100, kita nak belah kiri 20 meter. Ya. Rumah buka 30 meter, 50 meter katakan. Sebelah kanan kita nak 50 meter, dia besar lagi. Sebelah sini, nanti kalau ada duit katakan nak nyambung dapur, kita makan lagi belah kanan, contoh. Katakan sekali tukang tu tersalah. Dia buat pula patut 20 meter, dia terbuat 18 meter ke tepi. Jadi sebelah sini dah 52 meter. Kita dah buat, dah naik apa kata orang, tiang naik apa terlebih. Nak buka rugi, tak apalah. Terlebih 2 meter sebab patut tinggal 20 meter, tanah kita yang kat sebelah sini dah jadi 18. Tak apalah tanah sendiri. Kalau tak nak buka pun takut rugi, tak apa. Macam tu. Tapi kalau yang betul-betul tadi nak buat pagar, kan katakan kita nak buat pagar betul-betul kat tanah kita, buka 100 kaki ke belakang 100 kaki. Kurang sikit tak apa. Kalau terlebih, makan tanah orang, kan dah tak boleh. Contoh macam tu. Jadi contohnya, bila dalam hukum hit tempoh ni, maksimum dan minimum kena jaga dengan betul. Sebab dia kata minimum 24 jam. Jadi kalau belum cukup 24 jam, baru 23 jam 40 minit, baru 23 jam 50 minit, kurang lagi 10 minit, maka tetap itu bukan hit. Pasal kurang, walaupun kurang 10 minit. Macam itu juga lebih. Kalau dah bagi maksimum 360 jam, lebih pula 10 minit. Dah kena dikira istiadah. Macam tu. Ya, yang itu yang tadi saya nak diberi faham, memang tidak boleh lebih 360 jam. Kurang boleh. Sebab itu dipanggil maksimum. Lebih 360 jam tak boleh jadi istiadah. Kurang tak apa. 300 jam, 200 jam boleh. Atau maksudnya maksimum 15 hari. Kurang 9 hari boleh, 7 hari boleh, 6 hari boleh, 3 hari boleh. Minimum 24 jam, 1 hari 1 malam. Lebih boleh. Pasal dia kata minimum. Lebih boleh. 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 10 hari boleh. Sampailah kepada 15 hari. Kurang 24 jam, tak boleh. Kalau kena, itu istiadah. Maka senang cerita hukum hid ini, kalau kurang daripada minimum, yang had minimum, istiadah. Kalau lebih daripada had maksimum, juga istiadah. Maka sebab itu, apabila seseorang itu mendapat minimum, maka dia mesti ada 24 jam. Sebab lepas tu dia jadi istiadah. Begitu juga maksimum. Kalau sebelum sampai maksimum, hit. Lebih maksimum, dah kasih 360 jam lebih, walaupun 10 minit ke, 5 minit ke, tetap itu istiadah. Macam tu. Dia punya hukum dia. Ya? Hukum. Sebab dia dah bagi panjang. Daripada 24 jam hingga 360 jam. Maka itulah lingkungan istiadah. Itu kena tahu. Tapi masalahnya macam ni. Cuba dia kata, ya, ini yang nak kena faham nanti hukum hid ni. Sebab kalau orang yang tidak berguru, dia baca buku atau dia tak faham, guru dia ajar, nanti dia melakukan kesilapan. Apa yang silap? Kalau kata contoh dia datang darah 17 hari. 17 hari ada orang datang darah 17 hari tu. Dia jenis datang, lepas tu kan tak banyak. Macam kata orang merenyeh lah. Tapi ada. Dia macam leaking. Macam contoh, sikit. Macam tu. Dia tak macam deras gitu. Kadang yang ni perempuan datang hid, dia makan rancang ke apa ke kan. Jadi dia ada penyakit. Datang. Tapi dia datang. Tapi datang tak banyak. Senang cerita kalau dia pakai kotek tu, yang macam orang dah nak habis. Dia boleh pakai yang very nipis punya tu. Dia pun tak tembus. Pasal dia sikit. Setitik. Macam tu. Hit juga tu. Ya. Sedangkan ya, nak dikira hit ni, dia tak keluar. Saya dah kata kan,
Patrah. Apa makna patrah? Darah yang tidak mengalir keluar, tetapi apabila kita cek di dalam saluran darah, di dalam saluran darah, di dalam saluran faras masih terdapat kesan darah, maka itu patrah. Dia masih lagi dikira head. Jadi ini lagi lah kalau keluar, tapi tak banyak. Menitik-nitik aja Ustazah, adakah kira head? Ya, kalau dia cukup 24 jam. Ya. Kalau dia menitik sikit-sikit berhenti. Kita korek tak ada nakor. Lepas tu besok sikit-sikit dalam 2-3 jam berhenti. Lepas tu kita korek nakor. Tapi dia ngenyeh sampai 15 hari. Head tak. Kalau tak dapat 24 jam. Nampak ya yang? Tapi kalau dapat 24 jam pula, lebihlah pula madang keluar. Kita kira bukan 24 jam, lebih. Dah sampai 300 jam. Head. Kalau 300 jam berhenti, head. Tapi kalau dia berhenti, lepas tu dia sambung balik, jadi nanti istiadah. Sebab nanti kita saya akan ajar. Dia katakan 3 hari darah mengalir. Lepas tu setengah hari nakok, patrah. Lepas tu 3 hari nakok, tak ada darah, bersih. Lepas tu dah 3 hari bersih semua, kita memang tak ada pasti tak ada, korek pun memang tak ada. Kita mandi, solat, apa semua. Lepas tu dia datang lagi. Keluar lagi hari ketiga, keluar lagi. 3 hari keluar. Lepas tu off. Adakah yang masa berhenti 3 hari itu kita tak kira? Kena kira. Contoh 1 hari Ramadan. Saya senang kita buat Ramadan. Jadi nanti nak tengok pada qada puasa. 1 hingga 3 hari Ramadan darah mengalir keluar. Dan dah cukup 24 jam. Lepas tu dah patrah. Lepas tu kita korek, katakan petang tak ada dah. Katakan dia tak mengalir keluar pukul 10 pagi. Lepas tu bila kita korek pukul 11, ada lagi patrah. Lepas tu kita korek pukul 12 dah tak ada nakok. Maka kita mandi sampailah 3 hari nakok. Lepas tu dah jadi hari ke berapa tadi? Dah 3 hari keluar, 3 hari nakok, 6 hari. Lepas tu dah keluar balik lagi yang. Kita dah puasa 3 hari, dia keluar balik lagi. Dia keluar balik lagi 4 hari katakan. Itu dah jadi berapa? 3 keluar, 3 nakok, 6. Campur 4 keluar, 10. Jadi yang 3 tadi yang berhenti tadi, kita jangan kira lah. Kita kira je yang keluar. 3 keluar, nakok tu 3 kita jangan kira. Kita ambil 4 yang keluar. Baru 7. 3 mula-mula keluar, 4 lepas tu keluar balik 7. Maka yang nakok itu kita tak kira. Salah. Kalau kata 7 hari head kita salah. Habis berapa head kita? 10 hari. Habis tadi nakok 3 kat tengah. Nakok itu dia panggil nakok head. Perehatan head. Bukan nakok suci. Habis kalau kita dah puasa, kena ganti balik. Puasa kita tu tak sah. Pasal kita puasa dalam nakok head. Habis kita semayang tadi, kalau nakok head, kita semayang dosa lah. Tak. Kenapa tak dosa? Pasal dah nakok, kita dah mandi. Kita bukan Tuhan. Kita tahu nakok, mandi, semayang, puasa. Itu yang diarahkan oleh syariat. Keluar balik, berhenti. Jangan solat, jangan puasa. Dia nakok, mandi, puasa lagi, solat lagi. Dia keluar lagi, berhenti. Macam itulah. Nasib lah tu. Kadang-kadang ada macam baru Ramadan puasa tu, pening jawab soalan orang macam-macam. Dia kata kalau tak bulan puasa tak pula Ustazah. Dia kata, saya kalau tak bulan puasa kan, kalau datang 3 hari. Lepas tu tak ada berhenti-berhenti, mandi terus tak ada. Bulan puasa lah pula Ustazah, 2 hari berhenti, 1 hari. 2 hari keluar, 1 hari berhenti. Lepas tu 2 hari lagi keluar, 2 hari lagi berhenti. Lepas tu keluar lagi berhenti. Habis saya kata, job total berapa hari? 13 hari Ustazah, 13 hari. Habis yang betul-betul keluar berapa hari? 3. Lepas tu, yang betul-betul keluar 3, 2, 2. 3 campur 1, 2. 5 campur 1, 2. 9. 7. 3, 2, 2. 7. Habis tadi 13 hari campur yang nakok di tengah-tengah. Habis nak kira macam mana Ustazah? Jawapannya awak kena qada puasa 13 hari.
Allahu Akbar. Saya dah puasa. Saya yang tak puasa tu yang darah keluar 3 hari. Lepas tu berhenti 2 hari, saya dah mandi dah puasa. Lepas tu keluar lagi 2 hari Ustazah. Saya tak puasa. Saya tak sembahyang. Lepas tu dah berhenti lagi hari yang ke-6. Saya mandi, saya puasa 3 hari. Lepas tu dia keluar lagi Ustazah. Betul lah tu. Perbuatan itu betul. Sebab kita bukan Tuhan. Hukumnya berhenti mandi. Kalau bulan Ramadan puasa. Allah nak uji. Dia kata kalau tak bulan puasa tak pula mengekor-ekor. Saya kata tu Tuhan nak uji. Tuhan nak kasih pahala. Awak puasa tapi tak sah, tapi tak dosa. Sebab awak ingat dah bersih. Lepas tu awak kena qada balik puasa. Allah dia kata. Habis puasa tu tak sah. Tak. Pasal dalam nakok haid. Puasa dalam nakok haid. Macam mana dia katakan nakok haid? Nakok diselangi antara 2 haid. Itu nakok haid lah. Maksudnya 3 hari haid, nakok, kita mandi bersih. Lepas tu, itu dah 3 campur 2 nakok, 5. Hari ke-6 keluar lagi. 6 keluar lagi 2 hari. 6, 7 keluar. Maka yang nakok tadi 2 hari, itu nakok haid. Kena dikira haid. Jadi 3 campur 2, 5. Campur lagi 2 keluar darah, 7. Maka dah 7 hari haid kita tahu. Lepas tu dah 7 dia berhenti Ustazah 3 hari. Dia berhenti 3 hari. 10. Keluar tak? Kalau tak keluar maka yang nakok tu suci. Keluar lagi Ustazah hari yang ke-11. Dia keluar berapa hari? 3 hari. Jadi semua sekali 13 hari. Nakok berapa hari? 2 hari, 2 hari, 3 hari. 2, 4, 5, 6, 7. Senang cakap 7 hari nakok, 6 hari keluar darah. Habis berapa tu Ustazah? 13 hari. 13 hari kena bayar puasa. Pasal nakok tu nakok haid. Lepas 13 hari nakok. Ya, nakok. Lepas tu ada keluar lagi? Tak ada. Hari ke-14 nakok, 15 nakok. Sampailah dia kata Ustazah 29 Ramadan. Jadi yang nakok yang hari ke-14, 15 tu nakok suci. Awak puasa dah sah. Kenapa nakok suci? Sebab dah tak keluar lagi. Yang macam tu. Oh gitu kata dia. Berat juga nak bayar puasa 13 hari. Yelah. Apa nak buat ya, itu semua ketentuan Tuhan. Bayar je lah. Perlahan-perlahan 13 hari. Tu yang kena faham. Waalaikumsalam. Jadi kat sini dia kata macam tu. Jadi kalau mengikut hukum, berhenti mandi. Ataupun dia kata suci, nakok, mandi. Puasa, kalau bulan Ramadan, solat. Kalau keluar balik, berhenti. Puasa, kena qada balik. Solat, tak payah qada. Sebab solat memang tak, orang haid tak payah qada solat kan. Dosa tak solat tu? Tidak. Tu kena tahu. Jadi macam tu ya tempoh. Jadi katakan kalau lebih 360 hari itu maksimum. 360 hari setengah. Lebih setengah jam. Maka dia punya undang-undang dengan mengatakan apa ya. Kita akan tengok bab ini. Dia kata apa? Muka surat apa tu ada ya, dia tulis. Maka dia kata apabila sesuatu ya perempuan itu keluar darah ataupun ditimpa haid dan nakok, itu termasuk ya yang tadi berhenti on off sehingga katakan melebih 360 hari sampai kepada 15 hari 15 malam masih dia ada keluar darah atau fatrah, maka hendaklah perempuan itu dikembalikan kepada 7 hukum mustadah. Perempuan-perempuan apabila dia melepasi tahap maksimum, tempoh maksimum yang diberi iaitu melebihi 360 jam walaupun lebih 5 minit, maka hendaklah perempuan itu dikembalikan kepada hukum mustadah yang 7. Dia tak boleh macam ni. Oh, katalah contoh dia sampai 17 hari. Dia on off tu maksudnya suci lah. On tu keluar darah. On off sampai kepada 17 Ramadan. 18 Ramadan baru dia off dan terus tak ada.
maka dikira yang off dia itu tetap dia panggil nakok haid, bukan nakok suci, maka senang cakap walaupun bersih tetap dikira haid. Maka darah yang keluar 17 hari. Macam mana nak kira tu? Kita kata, oh maksimum haid 15 hari, 15 malam. Maka kita tolak 15 hari haid, 2 hari istiadah. Betul? Salah sama sekali. Saya ulang lagi sekali. Ya, perempuan itu dia datang darah on off. Maknanya keluar darah nak patrah nakok. Keluar darah patrah nakok. Sampailah ke 17 hari. Maka dia kata ataupun dia tanya dengan sesiapa yang kurang arif tentang fiqh darah ini, dia cakap, oh, tengoklah hukum haid minimum 24 jam, maksimum 15 hari 15 malam atau 360 jam. Maka dia ini didatangi darah sampai 17 hari. Ambil 15 hari haid pasal ikut maksimum haid, 2 hari istiadah. Bukan macam itu. Kalau macam itu tak payah belajar hukum darah. Senang aja. 17 hari, 15 hari haid. 2 hari istiadah. Oh, senangnya. Tak payah belajar. Tak payah belajar hukum mustadah yang 7. Sedangkan dalam hukum syariat mengatakan apabila seorang perempuan itu melebihi tempoh maksimum haid, iaitu 15 hari 15 malam atau 360 darjah 360 jam, maka hendaklah dikembalikan perempuan ini kepada hukum 7 mustadah. Kena pilih salah satu daripada 7 hukum. Kat mana 7 hukum tu yang kita akan belajar. Tapi kalau nak tahu muka surat ada gambar rajah. Saya bagi tahu dulu. Boleh disemak. Bab istiadah, ya. Muka surat. Okey. Mana istiadah yang? Mana? Saya cari. Boleh tengok. 7 hukum mustadah. Kalau di kitab saya yang lama ini, muka surat 71. Betul. Mungkin anda ya kalau yang kitab putih itu muka surat 72 atau 73 buka sekarang. Tengok kat situ rajah 7 bahagian wanita mustadah. Ni nampak tak? Nampak tak? Respon sikit, tengok sikit sekurang-kurang admin respon. Nampak tak? Jumpa? Jumpa sayang? Jumpa tak? Ada jumpa, tak orang dalam ni? Jumpa. Jumpa Raja tak? 7 bahagian wanita. Jumpa. Cuba baca apa dia punya cakap Raja. Wanita yang mengalami darah istihadah pertama kali datang darah. Tengok gambar Raja ni. Tak, gambar Raja tu dulu. Saya nak tunjuk gambar Raja, bukan nak ajar. Nak tunjuk aja. Muka surat 42 kot. 72. 73 kalau buku saya. 73 ya. Saya punya kitab lama 71. Iaitu dia punya tajuk dia Rajah. 7 bahagian wanita mustadah. Jumpa? Jumpa? Gambar Rajah ni nampak tak? Nampak kan? Nampak. Maka itu hukum ni. Salah satu daripada 7 hukum tu. Kalau seorang wanita itu melebihi tempoh maksimum 360 darjah. 360 darjah lagi 360 jam. Tak kisah. Dia lebih 10 minit ke apa ke, tak boleh awak senang-senang aja ambil 360 jam haid. Lebih dari istiadah. Tak boleh. Jelas ya? Jadi apabila salah seorang perempuan itu, dah balik pada muka surat kita yang tadi. Apabila balik pada muka surat, saya 18. Ya, jadi apabila perempuan yang melebihi
had maksimum head 15 hari 15 malam atau 360 jam, maka tidak boleh diambil 15 hari sebagai head, lebih dia adalah istiadah. Tak boleh. Contoh saya nak bagi, macam tadi awak dah makan tanah huang. Buat rumah, betul tanah sendiri. Bila buat pagar ataupun ukur batu, makan tanah huang, kiri kanan. Orang repot, awak tak boleh damai. Kalau dia kata saya tak mau settle tepi. Saya nak bawa mahkamah. Pasal awak dah makan tanah saya walaupun sejengkal. Faham tak faham? Jadi macam inilah juga hukumnya. Dia dah dibagi maksimum 360 jam. Tapi dia lebih. Jangan cakap bukan saya yang nak. Tuhan yang bagi, betul lah Tuhan yang bagi. Tapi itu ujian. Faham tak? Maka apabila seseorang perempuan itu ditimpa darahnya tidak berhenti. Apabila sampai kepada had maksimum 360 jam, maka dia digelar perempuan yang telah tertimpa istiadah atau dipanggil perempuan mustadah. Jadi apa perlu buat? Balikkan, rujuk kepada 7 hukum tadi. Dia masuk kat mana? Dia senang cerita, dia dah langgar maksimum, tak ada selesai tepi. Contoh kalau mahkamah, contohnya lah, orang sebelah tanah, kau dah makan tanah dia, dia kata no, selesai luar mahkamah. Saya dakwa awak. Jumpa hakim, masuk dalam mahkamah. Maka apa hukuman dia? Faham tak? Jadi kat sini apabila seorang perempuan itu dah melebihi tahap maksimum, maka dia kena kembalikan kepada 7 hukum mustadah. Pasal dah bagi lebih dah. 360 jam dah, 15 hari 15 malam. Maka dia lebih lagi. Maka dia tak dia kena masukkan dalam hukum 7 perempuan mustadah. Maka 7 tak salah satu daripada 7. Tengok kes dia kat mana. Tetapi kalau dia minimum, baru tadi 23 jam setengah, belum sampai 24 jam, dia kena hukum tak? Tak. Tapi dah memang confirm, dia tak capai tahap maksimum 24 jam. Baru 23 jam setengah. Maka dengan itu kita dah confirm kata itu bukan head tetapi istiadah. Pasal minimum kita dah tahu. Sebab minimum head 24 jam. Dia dapat 23 jam. Maka confirm itu bukan head. Itu senang. Kalau sebelum sampai minimum 23 jam, 22 jam, 18 jam, dia dah nakok, berhentilah, dah tak keluar, itu kita senang hukum. Tak payah balik pada 7 hukum mustadah. Dah dapat hukumnya, itu darah istiadah, bukan head. Tapi apabila dia melebihi, mana kat sini dia kena hukum. Jadi hukumnya mana? Salah satu daripada 7 hukum. Nak tentukan macam mana? Ini nanti yang saya kena ajar, wajib dicatat. Kenapa kita kena catat? Takut kita lebih maksimum ataupun kurang minimum. Darah keluar, katakan kita tak ingat. Pukul 6 tak catat, 6 pagi. Darah kita keluar pukul 6 pagi, kita tak catat. Besoknya yang pukul 5.45 dia dah berhenti. Belum cukup 1 jam. Belum cukup 24 jam. Maka, kita dah, kalau kita tak catat, kita tak pasti. Dia keluar pukul berapa Pukul 6 ke? 6 suku ke? Lagi kita dah tua-tua lupa. 6 suku ke 6 tepat ni? Contoh. Ya, sebab tu kena catat. Ataupun dah lebih 15 hari. Kita kata itu hari 1 Ramadan, aku keluar pukul apa kena ingat. Dah ni dah sahur. Aku tengah lap dapur, susun pinggan. Tiba-tiba rasa panas. Kalau aku cek head, apa tak nak tengok jam. Tahu je apa? Dah tak puasa batal. Dia tak nak tengok jam. Tiba-tiba dia kena istiadah, kan? Dah sampai 16 hari, dia kena ingat. Tanya dengan ustazah, nak kira macam mana? Bila saya tanya, hari pertama tu yang datang pukul berapa yang? Tak, ini memang cerita betul yang, bukan cerita saya reka. Sebab orang tanya saya. Dia jawab,
Tak tahulah Ustazah. Awak tak tahu? Saya ni kata dia tengah kemah-kemah dapur. Tengah lap-lap singki, dia kata. Tapi masa tu bukan bulan Ramadan lah. Dia kata, saya dah siap-siap buat sarapan pagi. Dia kata, siap dah cerita. Buat apa? Buat jemput-jemput ikan bilis, cakap. Lepas itu, saya kemas-kemas lap-lap. Bekas-bekas saya cuci. Lepas itu tering. Lepas itu, saya duduk makan, dia kata. Masa itulah Ustazah, saya rasa panas gitu. Lepas tu saya memang memang time-time datang period. Saya pun pergilah pegang. Oh betul darah. Saya cek ada darah, saya pergi singki basuh tangan. Tengok jam tak? Tak. Pukul berapa tu? Tak tahulah. Nak suruh aku agak. Bolehkah aku agak? Dia tak pandai ngagak lagi kan saya. Dia boleh cerita. Itulah tadi. Pagi-pagi, lepas kata suami pergi kerja. Dia tak kerja, kan? Dia kata kan, dia pun pergi dapur. Buat cerita, buat jemput-jemput, kan? Tengok kat tu, habis agak-agak ada tak pukul 10? Tak tahulah, belum agaknya, kata dia. Pasal buat jemput kemas-kemas sarapan. Pukul 9? Tak tahulah. Habis agak pukul apa ya? Agak-agak 9.30. Dah tak confirm. Tiba-tiba dia sampai hari yang ke-16, dia tak berhenti sampai pukul berapa yang? Katalah ya, dia betul-betul ngam-ngam 360 jam tu, katakan pukul 9.30. Hari yang ke-16. Dia keluar tadi pukul apa? 8, 9. Ataupun tadi dia kata hari yang last tu, dia keluar pukul 10. Ini yang payah ni. Nak kata istiadah, saya nak jawab pun tak erti. Kalau saya kata, kalau awak boleh pasti awak datang head tadi, katakan ya pukul 9.30. Ini awak berhenti darah pukul 9.45. Confirm awak istiadah. Pasal dah lebih 45 minit daripada 360 jam. Tapi kalau katalah tadi awak keluar pukul 9.45 dan ini berhenti pukul 9.45, ngam-ngam 360 jam, maka awak belum istiadah lagi. Sekarang awak nak fikir mana? Duduk termenung. Nantilah Ustazah saya fikir dulu. Sekarang awak kena jawab yang betul. Kalau awak salah jawab, saya hukumkan ikut apa yang awak cakap. Kalau salah, awak tanggung. Janganlah macam itu Ustazah. Habis saya nak tanggung dosa awak. Sebab tu yang kalau terasa tengah duduk-duduk panas saja keluar, pertama kita cek dengan tangan ada darah, terus tengok jam pukul berapa. Kalau jenis pelupa terus catat. Itu guna dia. Kenapa guna dia? Takut nanti kita terlajak. Bukan kita boleh tahan dia. Dia nak keluar ke patras kau sumbat-sumbat dia kat dalam. Tak boleh. Itu senang cakap. Saya selalu cakap. Bukan ABC. ABU. Apa ABC? Allah bagi cuti. ABU apa? Allah bagi ujian. Habis awak dah tak rekod, macam mana saya nak bagi hukum? Itu pertama. Yang kedua, kalau saya tanya bulan lepas, kalau katalah dia kata dia memang pasti. Dia tengok jam. Pasal Ustazah dah cakap, saya dah tengok jam. Tepat Ustazah 9.05 keluar. Tulis dekat buku. 9.05 darah mula pertama kali keluar. Kan senang. Nanti kalau katakan dia keluar sampai 6 hari 7 hari berhenti, yang itu tak guna. Itu standby aja. Kalau dia ngam-ngam macam saya kata tadi lah, bila kita buat rumah, ya tengah-tengah tak perlu nak ukur sangat. Terlebih sikit, terkurang sikit, masih tangan kita. Tapi bila kita nak buat pagar, betul-betul kena penghabisan tanah kita. Tak boleh makan tanah orang walau sikit.
Maka itu yang kita betul-betul kena pasti, kena particular betul-betul tengok. Macam tu. Jadi ini awak dah sampai tahap maksimum. Maka dah kena pasti tengok betul-betul. Lebih tak 360 jam? Walaupun lebih 5 minit yang dikira istiadah. Tadi kalau katakan minimum belum 24 jam, baru 10 minit lagi ustazah cukup 24 jam. Masih tetap belum hit, masih istiadah. Nampak tak yang? Sebab tu wajib. Lepas tu yang kedua nanti saya tanya dia. Okey, 17 hari dapat ya. Waktu bila awak mula keluar dapat ustazah 95 minit. Okey. Ini kes-kes yang saya selalu ya nak selesaikan masalah dengan saya pening. Sebab tu saya cakap tu terang, Ramadan kali ini saya sampai kena migraine 3-4 kali kena. Pasal terlampau banyak selesaikan masalah orang hate ya dengan saya migraine. Pasal saya tanya dia tanya saya balik. Dia hebat. Orang ada masalah istiadah. Kita tanya dia, ya senang cakap tuan hakim nak jatuh hukuman, tanya dia pasal tuan hakim nak jatuh hukuman kepada salah satu 7 hukum musada. Dia tanya tuan hakim. Mana tak pening tuan hakim? Coba kau kalau kat mahkamah. Kat mahkamah, ya hakim tanya peguam bela. Sebab peguam bela yang tanya pesalah. Lepas tu coba peguam bela tanya hakim. Macam mana cara? Kau dengan hakim geram dengan peguam bela tu sekarang dengan si pesalah tu dua-dua dia hukum salah masuk dalam lock up tu. Masuk dalam jail. Habis peningkan kepala tuan hakim, kita tanya dia tanya kita balik. Masya Allah, subhanallah. Ingat saya boleh tahu apa? Pasal saya kata, maaf yang saya ni bukan wali. Tak tahu. Ni bila saya tanya yang contoh, dia kena ada tengok tak beza warna darah? Hari pertama warna apa? Hari kedua warna apa? Hari ketiga warna apa? Sebab saya nak tengok hukum. Boleh tak masuk hukum tamyiz? Sebab hukum dia darah yang qawi, yang kuat itu head. Darah yang lemah itu adalah istiadah. Maka darah ada 5. Darah kuat tu hitam, kecoklatan, merun. Kalau macam merah, macam merahnya. Yang kalau awak tengok kat sini ni yang merah ni yang saya tekan ni, keluar saya daripada live ni. Itu dah kira darah apa? Darah lemah. Ya. Lepas tu kalau dah merah nak masuk jingga, merah ke oren, merah ke merah jambu lagi lemah. Nanti saya tanya dia. Dia jawab apa? Perlu ke ustazah saya kena tahu warna darah? Masya Allah. Itu dia soal hakim dah tahu. Hakim soal dia nak jatuhkan hukuman. Dia tanya, perlu ke ustazah warna-warna darah tu kena catat, kena tahu? Masya Allah. Lepas tu kita guna yang kedua. Sebab saya ada belajar, kalau guru saya kata tak tahu nak beza warna darah, ambil hukum kedua. Hukum apa? Hukum adat. Saya tanya dia lagi. Ingat tak? Sebelum, katalah ni bulan berapa yang? Ni bulan Oktober bulan September dia kena istiadah. Maka saya tanya dia. Ni yang saya kena beletih, kena bagi tahu ya, yang you all yang masih ada period, take note. Walaupun belum belajar lagi bahagian keseluruhannya. Maka saya tanya lagi. Yang ataupun anak anda ataupun puan, ingat tak bulan Ogos datang istiadah tak? Tak ustazah, ni lah baru ni. Masa tu cerita Ramadan. Ni barulah ni, bulan Ramadan ni. Saya kena pula. Kata contoh. Darah tak berhenti lah ni sampai dah 17 hari ni Ramadan. Pening saya. Dah 17 hari. Tapi saya hari ke-15, 16 saya mandi. Saya dah puasa ni. Tapi dia kata yang atas tu kira ambil 15 hari ya. Tak boleh. Tak boleh ambil 15 hari. Bukan awak yang jatuh hukum. Kena masuk 7 hukum musadah. Jadi saya kata bulan Saban, ingat tak berapa hari? Allah. Tak ingat lah. Selalu keluar. Kebiasaan berapa? 6 hari, 7 hari. Dia boleh tak perasan. Dia dah gelabah, dia tak ingat. Lepas tu dia kata, perlu ke ustazah nak kena tahu bulan lepas? Saya cerita bulan ini. Bulan Ramadan. 17 hari. Kita soal dia soal kita balik. Kita tanya dia tanya kita balik. Dia kata,
Saya bukan tanya yang bulan Sa'ban. Bulan Sa'ban saya tak istiadah. Bulan ni saya 17 hari ni. Pening kepala saya ni. Dah tak puasa 17 hari. Saya kata kalau dah 17 hari, hari ke-15 tu aja awak tak puasa. Hari ke-16 tu dah confirm memang istiadah. 16, 17 tu awak mandi patut dah puasa. Kata dia. Dah satu. Lepas tu bila saya tanya, sebab saya nak tanya hukum adat. Apa hukum adat? Sebelum. Maknanya kalau bulan Sa'ban tu dia tidak kena istiadah, berapa hari? Contoh 7 hari. Maka kalau dia tak boleh nak bezakan warna darah, maka walaupun dia datang 17 hari, head dia hanya 7 hari. Mengikut hukum adat sebelum dia kena istiadah, 7 hari dia datang. Faham tak faham? Sebab tu saya kena tanya tadi yang Sa'ban tu datang berapa hari? Dia nanya kita pula, perlu ke? Macam kita tanya ni, dia perasan dia yang mana tak belajar, dia katakan, dia nak tanya straight forward pada yang dia tanya. Jangan tanya yang lagi. Ni dia kata, saya tanya macam ni kat Ustazah. Ustazah soal jawab ke lain. Cuba kau tengok Hakim tu. Kau katalah buat kesalahan itu pada dia dapat tangkap pada 15 Ramadan, dia dapat tangkap. Kan Hakim tanya sebelum tu. Awak kat mana, macam mana, gini kan dia tanya. Kenapa dia tanya? Sebab dia nak cari tu bukti tu. Cuba kalau peguam bela kata, tak perlu tanya dia sebelum ni ada kat mana. Cerita je hal ni. Mana boleh kan? Macam tu lah. Sebab tu kena rekod. Bulan ini saya datang 6 hari. Sebelum ini 7 hari. Sebelum ini 5 hari. Kena rekod. Kalau kata 5, ada 6, ada 7. Maka nak ambil adat yang mana? Ada hukumnya. Macam tu. Kalau kata Ustazah, saya ni Ustazah, kebiasaannya tak tetap. Kadang-kadang 5 hari, kadang-kadang 6 hari, kadang-kadang 7 hari. Saya tanya pula, 5, 6, 7 ke 7, 6, 5? Banyak tanyalah pula Ustazah ni. Dah diberitahu, tanya lagi. Ya, sebab saya nak tahu urutannya 5, 6, 7 atau 7, 6, 5. Kat situ ada hukum yang nak keluar. Faham yang? Maka bila diterangkan itu kena clear. Jangan ada sorok-sorok. Ikut urutan betul. Sebab kalau katakan dia tak tetap 5, 6, 7. Jadi nanti bulan depan dia kalau dia ikut dia apa? 7, 6, 5 tak? Atau sama? 5, 6, 7 balik 5, 6, 7 balik 5, 6, 7. Maka kalau dia kena istiadah, saya akan tahu hukum mana. Nak ambil. Nak ambil 5 hari ke? Nak ambil 6 hari ke? Nak ambil 7 hari? Ikut defend pada kes dia. Jadi kalau perempuan itu kena istiadah, bukan sama. Katakan A kena istiadah, B kena istiadah, C kena istiadah, kadang-kadang hukumnya tak sama. Yang saya nak bagi tahu kat sini, yang masih belum pernah dengar, pernah belum ikut lagi, baru pertama kali ikut. Yang saya nak cakap sini, dengar baik-baik. Hakim sibil tu ke, hakim mahkamah syariah tu ke, kalau dibawa pergi hakim, 2 je yang. Macam mana banyak kau punya kes le, akta 123, akta 307, 30 apalah semua, dia punya hukum 2 je yang. Anda didapati salah, anda didapati tidak bersalah. Itu je hukumnya yang. Itu pun cuba tengok peguam bela bawa. Kalau kes berat sampai tak boleh angkat, pakai beg roda, tarik. Dia punya bukti-bukti dia. Yang itu baru 2 hukum. Bayangkan hukum ni tanya ustaz atau ustazah yang bahagian reka darah, yang kau jadikan hakim nak memutuskan kau punya hukum 7 yang. Cuba kau bayang, fikir. Kata Jawanya fikir yang adem-adem. Yang adem-adem tau. Yang cool, sejuk-sejuk. Cuba kau fikir. Pening tak pening kepala ustazah tu nak menyampaikan. Jangan kata ustazah pandai. Orang cakap bila mata saya cakap. Dia kata awak ni anak murid saya tak. Habis tahu saya kawan saya
kawan saya yang belajar dengan ustazah. Maknanya dia dah generasi keempat. Maknanya yang belajar tu A. A tu kawan dengan B. B tu kawan dengan C. Yang tanya saya D. Jadi kata D ni dapat dari mana? Dapat dari C. C yang kata suruh B. B kata A. Patutlah dia tak tahu. Banyak pula soal saya. Tapi bukan seorang, bukan ramai lah. Adalah 2-3 orang. Tapi 2-3 orang tu boleh buat saya migraine. Ya, kalau yang lain tu yang mana yang dia dah belajar, walaupun dia tak tahu, dia bagi catat tau. Dia kata saya keluar, katalah contoh 1 hari bulan pukul 9 pagi sehingga 3 hari bulan pukul pukul 12 malam, darah mengalir dan patrah. Okey, saya faham. Dia tulis kat situ berapa jam. Contoh, hari pertama 5 jam, patrah 2 jam, dia kira tau. Dia kata hari ketiga tu dapatlah 26 jam. Maka saya jawab 1, 2, 3 tu confirm head. Lepas tu menakok, dia kata hari keempat, kelima tak keluar darah. Saya mandi, saya solat. Saya jawab betul. Jadi hari ke tadi 3, 4, 5, hari ke-7 keluar balik, dia kata. Tapi tak keluar tak banyak ustazah, 3 jam saja. Saya kata tetap head. Kalau dia tanya, ustazah kata 24 jam, ini baru 3 jam. Tidak yang, kena campur daripada hari pertama. Awak hari pertama sampai ketiga dapat 26 jam kan? Ya. Hari ke-4, 5 nakok ustazah. Itu dikira, itu nakok head. Pasal hari yang ke-6 awak keluar balik. Maka didampingi oleh 2 darah. Walaupun hari yang ke-6 tu awak keluar 3 jam, tetap itu head pasal dia disambung daripada hari pertama. Jadi hari ketiga awak dapat 26 jam. Campur dengan hari yang ke-6 tadi 3 jam, dah ada 29 jam. Oh, kata dia. Dia tak faham sikit. Tapi saya terangkan dia faham. Pasal dia ada sikit belajar-belajar. Lepas tu sambung. Lepas tu dia kata, okey. Sampai kat sini ustazah. Tapi darahnya lebih kurang sama. Maka dia kata, dia biasa dia kata 6 atau 7 hari. 6 atau 7 hari. Dia kata macam tu lah. Jadi dia kata dia sampailah kata dia pada 18 hari dia keluar. Okey, saya kata sebab darah pada sama, awak kata 6 atau 7, awak tengok. Tadi 3 kan? Ya, lepas tu berhenti 2 kan? 5, ya. Lepas tu keluar balik 6, 7. 6, 7. Tu head lagi sampai kepada hari yang ke-7. Lepas tu 8, 9 nakok. Maka 8, 9 nakok itu nakok suci. Kenapa ustazah? Sebab awak biasa 7 hari kan? Maka 7 hari je lah. Jadi yang 8, 9 tu nakok suci. Habis 10, 11 tu keluar darah lagi ustazah. Itu bukan head. Itu dah istiadah. Maka head, lepas tu nakok, lepas tu istiadah. Maka nakok itu nakok suci. Pasal tidak diampit 2 head. 1 head, nakok, lepas tu selepas itu istiadah. Maka itu nakok suci. Kalau awak puasa, dah pas. Oh, kata dia. Tapi awak kena qada solat daripada hari yang ke-8. Hari ke-8 awak kena bayar solat sampai hari ke-15. Sebab dia kata, ustazah, saya hari ke-16, saya dah tengok lebih 360 jam, saya mandi. Lepas tu saya solat. Betul tak ustazah? Betul. Tapi sebenarnya awak punya head tadi sampai 7 je. 8 tu sebenarnya awak dah istiadah. Awak qada. Senang yang walaupun dia tak faham sikit, saya bagi tahu tu dia tanya pun tanya yang bukan macam inquiry tau. Tanya nak bagi faham. Jadi saya pun jawab faham. Saya pun jawab, dia pun faham. Itu tanya nak bagi faham. Tapi ni kalau orang yang tak tahu, dia bukan tanya nak buat faham tau. Dia tanya inquiry. Dia inquiry hakim pula. Masya Allah. Tu maksudnya. Pasal apa dia inquiry hakim? Patut ke ustazah saya kena tahu darah tu ada macam-macam warna. Patutlah. Pasal kita nak keluar kalau nak pilih hukum tamyiz. Maka darah yang qawi, darah yang kuat itu head. Yang lemah itu istiadah. Oh, iya ke? Tak perasan lah pula dia kata warna apa. Nampak? Setiap apa yang kita tanya dia inquiry balik. Baru dia bagi jawapan. Pasal apa? Pasal dia tak faham kat sini. Jadi lama-lama pening. Kadang-kadang ada yang dia kata saya tak tahu. Itu lagi susah saya nak bagi jawapan. Tak tahu macam tadi dia suruh kita fikir pula. Saya tak tahulah ustazah datang pukul apa. Yang penting dia kata saya dah buat sarapan, saya dah kemas dapur, saya dah tengah sarapan.
Biasa awak sadap pukul apa? Antara pukul 10, 9.30. Kan? Jadi kita tak tahu macam mana nak hukumkan. Ada hukum dia. Hukum tak tahu. Masuk yang nanti. Hukum kelima. Awak boleh baca hukum yang kelima. Kalau siapa saya cakap terang kat sini ya. Sebab kita walaupun kata orangnya tahu tetapi kita tak boleh salah memberi hukuman. Kalau kita salah, kita tanggung dosa. Maka kalau kita tanya dia tak boleh jawab, kita tanya dia tak boleh jawab, kita tanya dia tak boleh jawab, maka ya dari segi hukum kita kena jatuhkan dia hukum yang kelima. Nak tahu hukum kelima? Tengok sendiri. Boleh buka balik. Boleh buka balik. Nanti lepas ini dah tutup kelas, awak buka balik tengok hukum yang kelima. Dia panggil mutlak ya. Mutlak musairah. Jawapannya menangis tak berdarah. Nangis tak berdarah. Itu kalau kena hukum yang kelima. Hukum apa? Hukum mutlak. Ya. Apa dia? Tengok hukum dia kat sini. Dia hukum yang kelima ya yang, tapi ni dia cakap Arab, saya cari yang cakap Melayu. Dia punya hukum dia ya, mutlak mutahairah. Itu hukum dia. Mutahairah itu maknanya dalam satu masa ya dia kira haid, dalam satu masa dia kira bersih. Nanti hukum dia awak baca. Hukum yang kelima nanti saya tunjuk awak. Muka surat ya. Tu ya al-insan mutahhirah. Awak tengok muka surat yang atas sebelum gambar rajah tu dia ada. Yang kelima ya, mutahhirah mutlak. Itu siapa-siapa ya, siapa-siapa ya, saya cakap kat sini aja. Siapa-siapa yang kena dihukumkan, tanya dia semua tak tahu, nanti dia ya ustaz atau ustazah yang faqih bidang darah ini dia akan hukumkan awak kepada hukum yang kelima, mutahhirah mutlak, menangis tak berair mata. Senang cakap menangis air mata darah. Sebab hukum ini sangat berat. Jadi sebelum dijatuhkan, sebelum ada sesiapa yang haid dikenakan pada hukum ya. Hukum nanti saya tunjuk muka surat berapa ya. Kalau nak tengok boleh. Nanti saya tunjukkan. Surat berapa ya yang? Yang hukum kelima tu Ustazah. Nampak? Yang dekat atas gambar rajah tu kan ada kan? Atas dia tu. Dia kata mutahhirah mutlak. Nampak tak? Nampak tak yang? Nampak. Nanti awak cari ya. Cari sendiri dekat keterangan dia kat sini. Hukum ini saya kata, kalau siapa yang dijatuhkan hukum ini, senang cakap air mata. Tiada air mata untuk menangis, air mata darah. Senang cakap. Pasal hukum ini amat berat. Apa dia hukum ni? Masa dah tak ada untuk nak saya terangkan. Awak cari sendiri dalam keterangan dia. Tak faham tak apa. Faham sikit-sikit pun jadi. Nanti saya akan terangkan hukum ni. Ya. Jadi apa yang saya boleh pesan kat sini, bagi sesiapa yang kena istiadah, tak nak kena hukum yang kelima tadi, mutahhirah mutlak, tolong ingatkan kebiasaan keluar. Macam katakan ya, adik-adik manis yang masih datang haid, ingatkan. Setiap bulan berapa hari? Kebiasaan. 5 hari, 6 hari. Pertama. Yang kedua, saya pesan, catat ya yang. Ingatkan haid itu minggu ke berapa? 1 bulan ada 4 minggu. Kebiasaannya minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. Contoh saya bagi tahu, saya umur dah 60 lebih. Tapi saya ingat, haid saya minggu keempat. Dia biasa kalau hari ini 27,
hari bulan Islam, bukan bulan Islam, bulan Orang Putih. 27 bulan depan dia naik 26 atau 25. Dia akan naik. Lepas tu 23. Lepas tu lepas dah 3 bulan dia turun balik. Biasa 27, 25, 23. 27, 25, 23. Saya ingat. Maka itu minggu keempat. Kena ingat minggu keempat. Sebab itu ada semua ada nanti. Keluar hukum kat situ. Jadi kalau ingat kebiasaan kita haid berapa hari, itu hukum adat. Lepas tu minggu ke berapa. Ada orang dia period sampai 60 hari. Ada yang 4 bulan non-stop. Mana nak dikira haid, mana nak dikira istiadah. Maka rekod-rekod inilah yang akan ditengok. Ini yang dia kata hakim tengok kes. Lepas tu kalau ada perbezaan warna darah, catat. Dari hari pertama sampai hari ketiga. Warna apa? Gelap, terang, ada ketul-ketul, berbau ke tidak, sama catat. Belilah buku latihan matematik tu yang kotak-kotak, catat. Macam orang bersalin, buku pink yang pergi hospital. Coba awak beranak yang ketiga. Kan nurse kata, dek, buku pink yang dulu mana? Kan dia nak tengok rekod. Bersalin Caesar ke, budak kembar ke, nyongsang ke, kan dari situ dia tengok. Jadi begitu juga ya. Jadi saya pesan hari ni, catat warna darah, catat kebiasaan. Lepas tu ingatkan minggu ke berapa. Supaya nanti bila kena istiadah tidak dihukumkan kepada hukum yang kelima, mutahhirah mutlak. Itu aja saya nak pesan. Macam mana beratnya hukum mutahhirah mutlak boleh tengok. Tak faham tak apa, tengok sekali lalu. Nanti saya akan terangkan. Jadi ya saya cakap ya dengan dekat sini ya, jangan sampai dihukumkan mutahhirah mutlak. Memang nangislah. Nangis tak berlagu. Hukuman itu sangat berat. Itu aja saya nak bagi tahu. Okey, kita tutup dulu ya yang. Sebab dah 10 minit. Boleh ya? Boleh Ustazah. Ustazah nak buka soalan tak Ustazah? Macam ni, sebab saya ada urusan lain. Ya, simpan dulu soalan tu untuk minggu sebelumnya boleh? Boleh Ustazah. Admin catat je ya. Nanti bila kita mula je minggu depan boleh keluarkan dulu soalan itu. Boleh. Okey, kita tutup dengan tasbih kifarah dan surah wal asr. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, jadikan perjumpaan kami pada malam ini ya Allah perjumpaan yang kau barakahi, jadikan segala ilmu yang kami perolehi pada malam ini ya Allah ilmu yang barakah dan ilmu yang bermanfaat, dan ya Allah kau jadikanlah juga perpisahan sementara kami pada malam ini ya Allah perpisahan yang kau redai. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal. Ya, saya minta maaf yang atas apa-apa kesilapan, kekurangan, kesalahan saya ya, jadi yang maha sempurna hanya Allah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izinkan saya